Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan tengok past year question SK025 untuk subjek Chemistry Matriculation Program. Dan kita akan berfokuskan pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022. Untuk soalan question 7, alcohol K is optically active and gives a yellow precipitate when treated with alkaline solution of iodine. Compound K undergoes dehydration forming compound L, which yields ethanol and propanol upon ozonolysis. So for question 7a, we need to draw the structural formulae of compounds K and L. So untuk soalan nombor 7 ini, kalau kita baca soalan sekali lalu, kita tak akan faham apa yang soalan itu nak. Oleh itu, kita kena lukiskan dalam bentuk reaction scheme. Okay, so melalui reaction scheme ini, kita dapat tengok dengan lebih mudah lah bagaimana reaction itu berkaitan antara satu sama lain dan dapat tengok bagaimana nak mendapatkan jawapan. So kita akan baca lagi sekali dan kita akan lukiskan dia punya reaction scheme. So K tersebut adalah sejenis alkohol. Alkohol ini merupakan optically active compound dan dia akan menghasilkan yellow precipitate apabila dia bertindak balas ataupun treated with alkaline solution of iodine, iaitu I2NaO. Apabila K ini undergo dehydration, compound L akan terhasil. So dekat sini kita tulis dia punya proses, iaitu proses dehydration. Okay, dan manakala dia akan menghasilkan ethanol dan propanol apabila undergo ozonolysis. Jadi bila dia undergo ozonolysis, dia akan mendapatkan dua benda, iaitu yang pertama dia akan mendapatkan ethanol, okay, which is 2 karbon, dan yang seterusnya dia akan dapatkan propanol, 3 karbon. So dekat sini ethanol kamu akan ada 1 dan 2 karbon dan dia dalam bentuk aldehyde, manakala propanol dia ada 3 karbon, 1, 2, 3, dan dia adalah keton, C double bond O, CCH3. Okay, so dekat sini kamu dah faham dah, ini adalah reaction scheme dia. Dan kamu kena tentukan apakah compound K dan apakah compound L. So kita akan tengok satu persatu melalui reaction scheme kita. So the best way to start adalah kamu dapat produk. Kamu kena reverse untuk mendapatkan dia punya starting material. So kamu tahu melalui proses ozonolysis, dua benda ini akan terhasil. Okay, so sebenarnya dua benda ini datang daripada satu benda. Yang mana satu benda ini dia akan pecah, let's say apa-apa, dia akan pecah menjadi dua benda. Sebab ozonolysis ni dia akan memecahkan karbon itu menjadi dua bahagian, dua fragment. Okay, so kamu tahu L ini sebenarnya structure dia adalah sejenis alkin. So bila alkin itu pecah dekat karbon-karbon double bond, dua jenis produk akan terhasil. So tips dia adalah kamu try lukis di secara beginilah. Okay, so kamu akan dapat bayangkan CCH3 CCH3 double bond O dan juga CCH3 H double bond O. So dekat sini kamu dapat perhatikan double bond O dengan double O ini adalah tempat dia terputus. Kalau kita gabungkan, kamu akan dapat begini. CH3 CH3. Yang tempat gabung ini dia akan jadi double bond O, double bond C, CH3 dan juga H. So apabila dia terputus dekat sini, kita akan dapat dua jenis produk. Yang ini CCH3H ini akan dapat ethanol, which is bahagian sini. CCH3CH3 kita akan dapat propanol, yang mana double bond ini menjadi double bond O. Double bond sini akan menjadi double bond O situ. So kita tahu kita akan dapat structure ini seperti mana yang saya tunjuk di sini. Okey, ataupun kamu boleh buat dalam bentuk skeletal structure. So kamu dah tahu dah ini adalah structure alkin kamu. Okey, boleh? Dan seterusnya pula kamu nak cari K. K ini adalah sejenis alkohol dan alkohol ini akan undergo dehydration, maksudnya dia akan buang H2O. So bila alkohol itu dia buang H2O, dia akan menjadi alkin. So kamu tahulah structure kamu dekat sini. Pada awalnya untuk K mesti ada H dan mesti ada OH. Okay, so maybe kamu punya first idea, kamu kata maybe H kat sini, OH dekat sini.
Ataupun kamu punya second idea yang saya lukis dalam bentuk biru ini, maybe kamu kata OH dekat sini bahagian kiri. Maybe kamu punya second idea OH di bahagian kanan, H di bahagian kiri. Okay, so kamu akan ada dua possible answer. Yang ini ke ataupun yang ini. Okay, so kita tak tahu yang mana satu. Tapi ada tips dia. Iaitu kamu kena fahamkan statement yang ini. So, alkohol tersebut mestilah optically aktif, maksudnya dia adalah chiral carbon. So, dekat sini bermaksud dia kena chiral. Bila chiral, dia akan attach kepada 4 different atom or group of atom. Dan bila dia undergo I2 dengan NaOH ini, dia memberi positive result terhadap iodoform test. Maksudnya, dia mesti ada methyl carbinol group. Okay, so dekat sini kita akan tengok yang ini jawapan dia ke A ataupun yang B. So kita akan tengok. So dekat sini kalau kamu letak H dengan OH di bahagian kanan, kalau kamu perhatikan ini ni bukannya chiral carbon. Ini pun bukan chiral carbon pasal dia attach kepada benda yang sama, HH, CH3. So ini nampaklah jawapan A ni adalah salah. Manakala untuk B, ini merupakan chiral carbon. Pasal carbon ini akan attach kepada 1, 2, 3, 4 different group of atom. So nampaklah B ini betul. Lebih-lebih lagi pula, dia ada methyl carbinol group. Methyl carbinol group mesti ada CCH3H dengan OH. So ini merupakan jawapan yang paling tepat dan bukannya jawapan yang ini. So jawapan ini adalah jawapan yang salah. Okay, so kamu sepatutnya pilih jawapan yang ini. Okay, dan kamu pun boleh lukis dalam struktur yang beginilah dalam bentuk skeletal. Okay, so selesai untuk soalan 7A. Sekarang kita akan gerak kepada 7B. Dia kata suggest a chemical test untuk differentiate compound K dan juga L. State the observation and write the chemical equation involved. Okay, ini senang saja. Kamu ada K dah dan kamu ada L. Satu alkohol, satu alkin. So, mari kita tengok di page yang sebelah. So, K adalah alkohol, L adalah alkin. Cara nak buat chemical test dia sangat banyak. Sebab bila ada alkin, kamu boleh gunakan bromine test. Okay, so kamu bagi tahu nama test dahulu. Buat equation yang positif, observation, equation yang negatif dan dia punya observation. Okay, so let's say lah, saya pilih bromine test using CH2Cl2 in the dark. So, dekat sini saya ada alkin yang L. Saya tambahkan dengan Br2 in inert solvent CH2Cl2 dalam keadaan yang gelap. So, dekat sini, dekat carbon-carbon double bond, saya akan attach Br dan saya akan attach Br. So, saya akan dapat produk yang ini. So, equation yang betul. Dan, pada mulanya, warna Br2 itu adalah reddish brown. Tapi, pasal dia dah pecah, warna dia makin decolorize. Manakala, untuk alkohol, kalau saya pakai bromine test, dia tak akan ada apa-apa perubahan. Jadi, reddish brown colour dia masih sama saja, masih nampak merah keperang-perangan. So, dekat sini kita nampaklah ada perbandingan. Satu makin pudar menunjukkan dia alkin dan satu masih warna yang sama menunjukkan dia alkohol. Okay, so kamu boleh gunakan inilah untuk membanding bezakan antara K dan juga L. Tetapi, kalau kamu nak pilih alternatif yang lain, contoh test yang lain yang kamu boleh pakai Bayes test juga. Tak jadi masalah untuk bezakan alkin dan juga alkohol. Ataupun boleh pakai Lucas test. Sebab Lucas test ni untuk detect the different classes of alcohol. Kalau kamu dapat secondary alcohol, dalam 5 hingga 10 minit, dia akan turns cloudy. Manakala ini tak akan ada apa-apa observation. Manakala, kamu pun boleh pakai iodoform test juga. Iodoform test boleh detect methyl carbinol group. Seolah-olah dah diberikan dalam soalan lah yang mana akan form yellow precipitate. Okay, so apa-apa cara pun tak kisahlah, ada banyak. Okay, so selesai untuk soalan question 7.